Pertama, kalau kita rujuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wuduk, barang siapa yang berwuduk dengan sempurna, akan gugurlah dosa-dosanya daripada wajahnya, akan gugurlah dosa daripada celah jari jemarinya, akan gugurlah dosa daripada jerah jari kakinya, sehingga titisan air yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana min ahli salah du'iya min babi salah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babi sadaqah, wa man kana min ahli siyam du'iya min babi siyam wa babi rayyan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang ahli salat, maka ia akan diseru dari pintu salat. Sesiapa yang ahli jihad akan diseru dari pintu jihad. Sesiapa yang ahli sedekah akan diseru dari pintu sedekah. Dan sesiapa yang ahli puasa, maka akan diseru daripada pintu puasa dan pintu rayyan. Dalam hadis Nabi ini ada 4 pintu menuju ke syurga Allah. Di akhirat kelak akan dipanggil, siapakah ahli salat? Lalu dia akan dijemput masuk melalui pintu salat. Ahli salat pun masuklah melalui pintu tersebut. Kemudian dipanggil pula siapakah ahli jud ataupun ahli dermawan, ahli sedekah. Lalu ahli sedekah masuk ke dalam pintu tersebut. Lalu dipanggil pula ahli apa? Ahli puasa. Lalu ahli puasa pun masuk melalui pintu tersebut. Dan ahli jihad. Sekarang tanyakan pada diri kita dan ahli keluarga kita, adakah kita daripada mana-mana golongan ahli tadi? Ke kita ahli Tupperware je? Ke kita ahli persatuan ataupun ahli keahlian di dunia sahaja? Jadi balik kita muhasabah. Dalam sebuah rumah tangga, apakah kekuatan kita? Kita jangan bandingkan kekuatan kita dengan kekuatan orang lain. Ada orang dia kuat dengan istighfar. Jadi orang yang kuat istighfar, jangan pula memandang rendah orang yang kuat istighfar. Sebab mungkin dia kuat selawat. Orang yang kuat selawat, dia pun tanya orang, berapa kali demo selawat sehari? Adalah dalam 100 sehari. 100 je, kau 1000 kali. Jadi kadang-kadang ada orang tak kuat dengan selawat. Sebab Nabi sebut, beramallah dengan amalan yang mudah bagimu. Dan Nabi sebut sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tetapi istiqamah. Walaupun sikit, walaupun kecil, tetapi istiqamah itu sangat penting. Ada orang dia kurang zikir, solat 5 waktu wajib lah, tapi solat sunat dia kurang. Tapi dia seorang yang sangat dermawan. Pantang dia dengar orang susah, mesti dia sapa. Pantang dia dengar ada je asnaf, dia pergi lalu. Dia tak boleh dengar orang susah ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini antara golongan-golongan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sapa bila muhasabah ahli keluarga kita tak ada daripada mana-mana 4 golongan yang disebutkan tadi. Seterusnya hadis yang kedua yang nak dibacakan ini, insya-Allah mudah-mudahan kita di kalangan orang yang beramal dengannya. Ini amalan mudah tetapi pahalanya sangat hebat. Nabi SAW bersabda, riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbighul wudu summa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ni kita mari sini, kita mari Allah beri kita peluang untuk peringat balik. Hadis Nabi ni ia berkenaan dengan satu amalan yang mana ia mudah tetapi bukan ramai, bukan semua orang boleh beramal dan istiqamah. Saya baca terjemahan dia. Tidaklah salah seorang daripada kamu mengambil wuduk dengan sempurna, lalu berkata, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu Rasul dan hamba-Nya, melainkan akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Ia akan masuk daripada mana-mana pintu yang ia kehendaki. Allahu Akbar. Apa dia amalan pertama? Wuduk dengan sempurna. Hari ni masalah orang puai kita ni, ramai tak wuduknya tak sempurna. Sebab apa? Banyak sangat yang dia tepek. Sama ada foundation ke, bedak ke.
Lepas tu mata pun kadang dia tepek juga bulu mata. Lepas tu nak tepek bulu mata jadi lekat tu, dia ada letak macam gam juga tu, halang wuduk tu. Kadang dia sapu macam-macam lah kat muka, dekat kening dan sebagainya. Saya kejut hari tu ada anak muda tanya saya soalan, "Ustazah boleh tak pakai tatu?" Bukan tatu, dia tanya soalan lain. Saya tak faham. Benda apa tu? Dia kata akan dipakai di kening. Akhirnya bila ditanya, dia kata buat tatu dekat kening. Orang muda hari ni ramai buat. Dia kata sebab apa? Kalau nak pakai celok, kena lukis semua hari-hari. Tapi pergi je dekat spa, pergi dekat salon, dia boleh lukis secara kekal. Itu namanya tatu kening. Jadi tak perlu lukis-lukis dah. Basuh pun tak tanggap. Jadi bila ambil wuduk tak sah. Allahu Akbar. Jadi Nabi sebut barang siapa yang sempurnakan wuduknya, lalu membaca doa wuduk yang selalu kita baca, akan dibukakan baginya 8 pintu syurga, dan dia boleh masuk daripada mana-mana pintu yang dia nak masuk. Jadi mari kita sama-sama baca doa wuduk yang selalu kita baca. Boleh? Boleh tak dengan suara yang kuat? Saya ni segak dah suara ni. Mangat dah, duduk tegak sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kuat lagi tu dengan ramah lagu ni. Okey, mangatlah sikit. Yes, saya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Biasa kita akan tambah lagi kan? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Ya Allah, golongkanlah daku di kalangan orang-orang yang bertaubat, di kalangan orang yang menyucikan diri, dan di kalangan hamba-hambamu yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Memelah wai Kelantan ni lembut-lembut. Saya kalau pergi tempat lain dia kuat lagi tu. Bila saya kata mai kita doa sama-sama kuat lagi. Mungkin orang Kelantan memang lagu tu deh. Bila dia gerak suami dia pun slow. Be, bangunlah be. Bangunlah be, bangunlah. Masya Allah. Dia jemput suami dia makan pun be, makan be. Dia tak ada tepik daripada rumah bawah makan. Dah. Masya Allah. Siapa nak jumpa, nak cari orang lembut-lembut, cari sinilah rupanya. Memang kecek tu supaya tak kecek lembut. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi apa ilmu yang kita dapat pada malam ni, insya Allah antaranya tadi itu, supaya kita ingatkan kembali ahli keluarga kita, beramal dengan doa setelah wuduk. Fadilatnya sangat hebat. Akan dibukakan 8 pintu syurga, dan dia boleh masuk mana-mana pintu yang dia mahu masuk. Tetapi dengan syarat wuduk yang diambil itu dengan sempurna. Itu kalau kita baca zahir hadis. Tapi kalau kita nak mentadabbur ataupun nak faham lebih dalam, baru kita faham sebab apa nilai doa itu sangat tinggi. Pertama, kalau kita rujuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wuduk, barang siapa yang berwuduk dengan sempurna, akan gugurlah dosa-dosanya daripada wajahnya, akan gugurlah dosa daripada celah jari jemarinya, akan gugurlah dosa daripada jerah jari kakinya, sehingga titisan air yang terakhir. Allahu Akbar. Syaratnya wuduk itu perlu sempurna. Wuduk itu zahir dan batin, insya-Allah. Maka apabila wuduk telah sempurna, gugur dosa-dosa kecil, lalu kita berdoa dengan Allah dan kita bersaksi bahawa tiada ilah melainkan Allah. Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah dan hamba-Nya. Kemudian kita minta, ya Allah, golongkanlah aku di kalangan yang suka bertaubat. Lalu mudah-mudahan selepas itu kita ulang-ulang sehari-sehari kita ulang, kita jadi orang yang tinggalkan maksiat. Sebab bila buat dosa je bertaubat, sikit-sikit bertaubat. Sebab makbul permintaan kita dengan Allah supaya jadi di kalangan ahli taubat.
Kemudian kita minta al-mutatahhirin, di kalangan orang yang sentiasa menyucikan diri. Kita pun sentiasa bersihkan diri kita, hati kita, daripada penyakit-penyakit hati yang merosakkan amal soleh. Riya, takabur, ujub, sum'ah, iri hati dan sebagainya. Kemudian seterusnya kita minta min ibadika salihin, orang-orang yang soleh. Sebab itu bila kita baca ayat Quran tentang ahli syurga, mesti akan digandingkan, mesti akan disambung setelah itu wa amilus salihat, iaitu mereka yang beramal soleh. Orang-orang soleh, bila kita minta ya Allah golongkanlah aku di kalangan orang-orang yang soleh, kita minta pula dalam keadaan kita berwudu, lalu insya-Allah Allah makbulkan. Itulah laluan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang suami yang bijak, isteri yang bijak, anak-anak yang bijak, dia akan mengingatkan ahli keluarga. Lepas ambil wuduk, jangan lupa baca doa. Kita tengok anak kita, cucu kita lepas ambil wuduk, basah muka tu, dah baca doa wuduk. Akhirnya sebuah keluarga tak pernah tinggal doa setelah wuduk. Sebuah keluarga akan dipanggil masuk melalui, dibuka baginya 8 pintu syurga. Allahu Akbar. Nampak macam mudah, tetapi ia bukan ringan untuk dibuat. Buktinya bukan semua di kalangan kita ni mampu istiqamah. Mungkin malam ni dengar, pagi esok subuh dia baca, Zuhur baca lagi, lepas hari 2 lupa dah. Tak nak kalau nak cepat-cepat. Jadi kalau ia rutin yang kita takkan tinggalkan lagi selepas ini. Subhanallah.